Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So hari ni seperti yang dijanjikan, saya akan jawab soalan bagi bab hukum linear. Semalam kita dah habis belajar pasal konsep asas tajuk ni, and dia senang je. Cumanya kalau you tak faham yang basic tu, habislah. So make sure you faham yang basic. And hari ni saya nak jawab yang paper 1, iaitu kertas 1, 5 soalan, iaitu dari tahun 2015 sampai 2019. And then paper 2 saya akan jawab 1 soalan, and saya akan bagi you guys try jawab dulu 4 soalan. So saya akan jawab 2015. Yang 16, 17, 18, 19 tu boleh try jawab dulu. Next week kita akan discuss. Saya dah hantar semua soalan ni dekat dalam Telegram group. Jadi yang belum join, boleh join untuk Telegram group. Telegram group tu lebih kepada discussion. You guys boleh tanya soalan, and kalau saya sempat saya join, kalau tak sempat kawan-kawan lain akan bantulah. Okay, so dari sini jom kita start jawab soalan bagi 2015 question 10. Ini adalah paper 1. So kita tengok soalan dia. Dia kata kat sini, kalau tak nampak boleh cakap So kat sini dia cakap rajah 10 menunjukkan graf garis lurus yang dia peroleh dengan memplot y tolak x melawan x kuasa 2. Maksudnya y tolak x ni adalah y besar, and x kuasa 2 ni adalah x besar. Ingat tau, apa-apa pun yang paling penting bagi tajuk ni adalah y sama dengan mx tambah c. Iaitu m tu adalah kecerunan dan c tu adalah pintasan y. Jadi dekat sini kita tengok, dia kata ungkapkan y dalam sebutan x. Jangan takut bila tengok soalan yang macam tak tahulah nak jawab ungkapkan ni. Okey, tak apa. Kita buat apa yang kita faham dulu, iaitu kita bagi full dulu persamaan ni, iaitu first kita cari dulu m. Kat sini m adalah, ni dia dah bagi intercept. So saya buat cara cepat. Siapa yang nak buat satu-satu yang y2 minus y1 over x2 minus x1 boleh. Saya nak buat cara cepat, iaitu negatif, since ada pintasan kedua-duanya, negatif pintasan y iaitu 6 per pintasan x negatif 2. So ni memang dia punya formula m sama dengan negatif y over x untuk pintasan. Jadi saya dapat kat sini 3. So bila saya dapat 3, saya tengok pula c dia. C dia adalah pintasan y. Pintasan y dah ada kat sini, iaitu 6. Jadi dia punya yang full persamaan adalah y besar bersamaan 3 x besar tambah 6. So dari sini baru kita fikir, bila melibatkan ungkapkan y dalam sebutan x, kita akan bermain dengan y kecil dengan x kecil. Bila melibatkan y kecil dengan x kecil, kita tukar dulu ke bentuk yang kecil. Sekarang ni y besar. Y besar untuk ke y kecil dia akan jadi y tolak x. And then bersamaan 3, ni x besar. X kecil dia adalah x kuasa 2. So x kuasa 2 tambah 6. Jadi bila dia kata ungkapkan y dalam sebutan x, kita kena susun balik ungkapan ni, di mana y kat depan seorang-seorang, x kat belakang. Lebih kurang macam ni lah. So kita nak jadikan y sebagai perkara utama. Jadi nak jadikan y sebagai perkara utama, rearrange, susun balik. Y sama dengan 3x kuasa 2. Gerakkan negatif x ke belakang, akan jadi positif x tambah 6. Ni adalah jawapan dia. Okay, so apa-apa pun dia akan bermain dengan perkara asas dulu, yang besar dulu, dan kita patah balik kepada yang kecil. Ini soalan nombor 1 untuk SPM 2015 settle. Okay, untuk soalan nombor 2 ada pembetulan. Sebab buku ni salah. Dia sepatutnya kat sini dia kata pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan 2x kuasa 2 tolak Q over X bukan X kuasa 2 tau, X sahaja. Ni tak ada kuasa 2 ni. Dengan keadaan Q ialah pemalar, suatu garis lurus diperoleh dengan memplotkan XY melawan X kuasa 3 seperti ditunjukkan dalam rajah 16. So kat sini kita tahu Y besar dia adalah XY. X besar dia adalah X kuasa 3. Dan kemudian dia kata cari nilai H dan nilai Q. Jadi apa-apa pun saya selalu cakap kat student saya, buat dulu persamaan yang besar, huruf besar Y sama dengan
M X tambah C. Jadi dekat sini C dia adalah pintasan Y. Confirm kat sini 3. So saya tulis dulu. Y sama dengan M X tambah 3. And then saya nak cari M. M macam tadi, Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Jadi dekat sini kita cari nilai M dia. M dia kat sini adalah, M kena ada 2 titik, iaitu kat sini titik ada 2. Saya ambil satu titik adalah H13. Lagi satu titik adalah 03. Jangan terbalik jangan tulis 30. Kamu tengok dia dekat paksi Y, so Y yang akan ada nilai. So jadi 03. Jadi dari sini kita cari M. Saya tak suka H negatif, jadi saya akan letak ni sebagai di hadapan. Jadi saya akan buat 13 tolak 3 per H tolak 0, iaitu akan dapat kat sini 10 per H, M dia. So kat sini saya pun isi balik bagi full. Y sama dengan 10 per H X tambah 3. Okay, ni yang full kita dah dapat. And then kita tengok kat sini, dia kata cari nilai H dan nilai Q. So untuk cari nilai H dan nilai Q, kita equalkan sekarang ni dengan persamaan yang ada lah. Kita tengok kat sini, ini adalah yang dari graf, iaitu kita dapat Y dia bersamaan, Y besar dia XY, and then M dia bersamaan 10 per H, X dia bersamaan X kuasa 3, C dia bersamaan 3. So ini dari graf. Sekarang saya nak cari yang dari persamaan pula. Kita memang akan dapat 2 benda, iaitu satu dari persamaan, satu dari graf, dan kemudian kita akan bandingkan 2 benda tu. So sekarang saya akan reducekan. Ini untuk soalan kedua Soalan kedua saya reducekan, iaitu persamaan dia Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak Q per X. Jadi kat sini kita nak cari Y besar dia juga, M, X besar, C. Y besar dengan X besar confirm sama. Jadi saya salin balik kat sini, XY dengan X besar dia adalah X kuasa 3. So main saya nak turunkan persamaan ni menjadi bentuk ni. Okay, so dari sini saya tengok nak jadikan XY, saya mestilah kena darab dengan X kan, baru saya dapat XY. Jadi saya darabkan dengan X dulu. Jangan fikir panjang tau, kita just buat je, ikut step, kita nak bagi sama. So kat sini saya akan dapat XY sama dengan ni X kuasa 2 darab dengan X, kita akan dapat 2X kuasa 3. Yang ni 9X darab dengan X, kita boleh cut atas bawah, so tinggallah Q sahaja. Alright, jadi dari sini kita dah dapat ni Y besar dia, Y M X plus C. So kat sini Y sama dengan XY, M dia bersamaan dengan 2, X besar dia X cube, dah dapat, C dia negatif Q. Bila dah dapat kedua-dua ni, tengok ni pun sama. Ni saya salin balik kat sebelah dia, nak bagi kamu nampak. Y sama dengan XY, M sama dengan 10 per H, X sama dengan X kuasa 3, C bersamaan 3. So ini adalah dari graf, ini adalah dari persamaan. Jadi kita compare je kedua-dua ni, sama-sama. So untuk dapatkan nilai H, kita just buat persamaan. 2 bersamaan 10 per H. So H bersamaan 10 per 2, dapat H sama dengan 5. And then untuk C, C adalah bersamaan negatif Q. Sama, compare je. So dapat Q sama dengan negatif 3. So make sure yang ni pun, konsep ni akan digunakan masa paper 2. So make sure you guys faham benda ni. Alright. And then soalan nombor 3. Okay, nombor 3 dia kata pemboleh ubah X dan Y dihubungkan dengan oleh persamaan. So saya salin balik, Y sama dengan X tambah R over X kuasa 2.
Dengan keadaan R ialah pemalar soal nombor, rajah 8 menunjukkan garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan Y tolak X melawan 1 over X square. So ni confirm Y besar, ni X besar. Jom kita tengok gambar dia, gambar dekat belakang. So saya pusingkan dia. So ini adalah gambar dia. Betul, tengok dia dah buat Y dia, Y besar. This is Y besar untuk paksi Y. And then untuk X besar adalah 1 per X kuasa 2. Ni X besar dia. So apa-apa pun, okay, express H in term of P and R. Ungkapkan H dalam sebutan P dan R. Macam saya cakap tadi, kalau tak ada idea, tulis je dulu apa yang kamu tahu. Iaitu first, buat je dulu Y sama dengan MX tambah C. Yang besar punya. Huruf besar. So dari sini, ni kita boleh cari M kan dari sini. So apa-apa pun dari graf ni kita macam, okay, tak boleh dapat apa. Tak ada 2 titik. So kita turunkan dulu, iaitu reducekan persamaan yang diberi ni ke bentuk Y sama dengan MX plus C. So dari sini kita akan dapat, dia dah bagi idea kat sini. Y besar dia Y tolak X. So kita buat, ni saya nampak X, saya gerakkan dulu Y tolak X, sebab dia lain sikit kan Y besar dia, bersamaan dengan R over X square. And then sini adalah 1 over X square. So saya buat Y tolak X, saya boleh asingkan 1 over X square. So belakang ni sebenarnya kosong, macam tu. So ini adalah Y besar, kita dah dapat. Ni M, ni X besar, ni C. Nampak tak? So dari sini kita tahu Y-intercept dia adalah kosong. Bila Y-intercept adalah kosong, sebenarnya kat sini dia bersambung sampai kena kosong, sebab C dia kosong. Jadi kita ada titik dah sekarang, which is titik kedua dia adalah kosong-kosong. So dari sini kita boleh dapatkan M dari graf, dan nanti kita boleh compare dekat sini. Sebab kita dah ada Y, M, X, C. R ni dekat M. So kita cari M dekat sini. M dia melibatkan 2 titik, iaitu titik pertama dia H2 dengan 5P. Lagi satu titik dia adalah 0, 0. So saya cari M dia. M dia saya tak suka yang ni negatif. So saya memang akan tolak 5P tolak 0, 5P dengan H per 2. Ini adalah M dari graf. So M dari graf kita boleh compare M yang dari reduced equation. So saya dapat kat sini, ni M sama dengan R, which is dari equation. So sini saya boleh samakan R bersamaan 5P per H per 2. So saya gerakkan, bahagi gerak ke sana akan jadi darab. So dapat R darab dengan H per 2 sama dengan 5P. So soalan nak apa sebenarnya? Soalan kata ungkapkan H dalam sebutan P dan R. Maksudnya H kat depan, P dengan R kat belakang. Macam ni lah, lebih kurang lah. Kita nak jadikan H sebagai perkara utama. So kat sini saya tengok, okay, H dah ada kat sini. So saya nak susun dia ke depan. Ni sebenarnya H R over 2 kan, bersamaan 5P. So saya gerakkan 2 dulu, HR bersamaan 10P. And then saya gerakkan R, 10P per R. So ni adalah jawapan dia. Kalau kamu terror dah algebra, actually kamu boleh gerakkan terus ni. Bahagi dia akan dapat 2 per R terus. So dapat still sama, 10P per R. Okay. So main dia, kamu just buat yang ni je dulu. Okay. So settle untuk soalan nombor 3. And then soalan nombor 4. Nombor 4 dia kata rajah 6 menunjukkan graf garis lurus X square Y melawan 1 over X. Macam biasa, ini adalah Y besar, ini adalah X besar. So dekat sini kita tengok lagi dia bagi apa. Berdasarkan rajah 6, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, so apa-apa pun, buat dulu Y besar bersamaan M, X tambah C. Ni memang first step dia. Okay, so dari sini kita tengok, kita cari dulu yang tak ada. C ni confirm negatif 5 sebab pintasan Y. So kat sini confirm negatif 5 X, Y. Jadi kita kena cari M sekarang ni. Macam mana nak cari M? Kita letak macam biasa formula dia, kita kena ada 2 titik. So dari sini saya ambil 2 titik yang ada dekat sini lah, which is titik pertama 6, 4.
Titik kedua adalah kosong negatif 5. Saya sebut sekali lagi, jangan confuse. Ini dipaksi Y, jadi negatif 5 dia punya nilai adalah di bahagian Y. Ada juga student yang tersilap, dia buat negatif 5 kosong. Okay, make sure jangan salah yang ni. So dari sini, kita kira dia punya M bersamaan 4 tolak negatif 5 per 6 tolak kosong. So kat sini kita dapat 9 per 6, kecil kan? 9 per 6, semua saya dekat apa ni? Kita akan dapat 3 per 2. So dekat sini kita dah dapat 3 per 2x. Jadi lepas tu kita baru tengok soalan dia. Dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya dia nak jadikan Y sebagai perkara utama, X dekat belakang, lebih kurang macam ni. Kita nak susun. And yang terlibat dalam ni adalah Y kecil dan X kecil. Jadi masa tu baru kita tukar, iaitu Y besar dia tadi adalah X kuasa 2 per Y. So saya tukar dah, X kuasa 2 per Y bersamaan 3 per 2 X. X besar dia apa? X besar dia adalah 1 per X tolak 5. So ini lebih kepada algebra lah. You kena rearrange benda ni. Y di hadapan. Okay, dia banyak cara tahu untuk benda ni. Okay, saya terang satu-satu yang nak bagi senang punya. Ada orang yang akan samakan pembawah, ada orang yang akan buat jenis pendaraban bawah. So tengok, ikut yang mana you selesa. So yang ni pendaraban macam biasa, atas darab atas, bawah darab bawah. So akan dapat 3 per 2x tolak 5. Jadi dari sini, saya salam balik kat sini ni. Okay ni. So X kuasa 2 per Y sama dengan 3 per 2X tolak 5. Okay, ni lebih kepada algebra. Kalau you lemah algebra, okay, saya ulang ni. Kalau lemah algebra, hilangkan satu-satu pembawah. So contoh you nak hilangkan Y kan, you darabkan semua dengan Y. So ni darab Y, ni darab Y, ni darab Y. So you akan dapat kat sini X kuasa 2Y. Y ni kita boleh cut, sebab Y darab Y kan. So atas bawah boleh cut. And then akan dapat kat sini 3Y per 2X tolak 5Y. And then saya nak hilangkan pembawah dia lagi, 2X. So saya darab dengan 2X semua. So sini X kuasa 2 darab dengan 2X, saya akan dapat 2X kuasa 3 bersamaan 2X boleh cut bila darab dengan 2X atas bawah. So kat sini akan dapat, ni apa hal ni? 10xy. Jadi dari sini nampak tak? Ni ada y, saya boleh faktorkan. So y 3 tolak 10x. And saya nak y sebagai perkara utama. Jadi saya akan gerakkan yang belakang ini. Konsep darab baru kita boleh gerakkan. Kita akan dapat 2x³ over 3 minus 10x. Ini adalah jawapan dia. Okay, so yang ni bila kita tengok balik, sekejap saya ada salah apa-apa ke? So kat sini x, kita nak hilangkan y, saya darab y kan. So x square, okay, sama dengan 3y, okay, tolak dengan 5y. Betul kan saya buat kan? So darab dengan 2x, 2x³ tolak sama dengan 3 Y darab, okay, hilang. Lepas tu kat sini dapat 10xy. So gerakkan, okay, dapat ini. And then dari sini saya boleh buat lagi satu cara. Saya buat lagi satu cara Dia ada dua cara tau. Saya tunjuk dua-dua. Lagi satu cara, saya salin yang sama. X square over Y sama dengan 3 per 2x tolak 5. Saya ada salah saya apa-apa ke? Betul kan? Okay, so dari sini saya boleh, kalau kamu nak samakan pembawah, kita samakan pembawah, iaitu x square over y sama dengan, ni samakan pembawah, ni per 1. Ni saya tunjuk dua-dua cara darab 2x, darab 2x. So kamu akan dapat kat sini 3 tolak 10x per 2x. Jadi bila dah ada belah kanan satu, belah kiri satu, kita boleh terbalikkan. So you akan dapat y over x square sama dengan 2x per 3 tolak 10x. So saya susun je, saya akan dapat ni naikkan ke atas 2x³ per
3 tolak 10x. Ini adalah jawapan dia. Sama tak? Yes, sama. Nasib baik betul. Saya ingatkan saya terlepas apa pandang. Okay. So dari sini you boleh guna kedua-dua cara. Cumanya kalau kamu lemah untuk algebra, better guna yang ni. Hilangkan satu-satu. Okay. So settle untuk soalan 4. And then soalan 5, yang ni yang the latest 2019. So kita tengok soalan dia. Ni first time dia bagi dua graf. Jadi kita tengok. Dia kata pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y over X sama dengan PX square tolak QX. So saya salin balik persamaan dia. Y over X sama dengan PX kuasa 2 tolak QX. Dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot hubungan dari persamaan itu. So dia bagi dua benda sekarang ni. Jangan confuse, kita tengok sama-sama. Express P in term of Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi apa-apa pun, kita buat dulu apa first step dia? Yang ni. Y equal to mx plus c. And since dia bagi dua graf dan bentuk yang berbeza, ni nampak kan gradient dia ke atas, ni garis dia macam ni. So ni adalah dua persamaan yang berbeza. So bila dua persamaan yang berbeza, mesti dari persamaan yang sama juga satu ni. So kita kena buat yang semalam saya ajar. Satu ni boleh jadi kita boleh buat dua persamaan linear. So first kita buat yang pertama, iaitu kita hilangkan yang depan yang belakang P ni dulu, which is saya nak hilangkan yang ni. Saya akan dividekan semua dengan X kuasa 2. So saya divide dengan X kuasa 2. So yang ni yang first persamaan 1. So saya akan dapat kat sini Y over X cube. Sebab saya divide dengan X square, dia akan jadi gang ni lah. So jadi 3 bersamaan P sama dengan Q over X. Kalau you tak nampak, you buat satu-satu which is kat sini you boleh buat macam ni sebenarnya. Y over X bahagi dengan 1 over X square sama dengan PX square divide by X square tolak QX over X square. That's why saya dapat yang ni, which is saya cut. Yang ni tinggal P, yang ni cut tinggal Q over X. Yang ni dia akan darab bawah-bawah macam tu. Ni saya buat cara cepat. Okay. So dari sini saya susun balik, which is Y over X cube sama dengan negatif Q 1 over X plus P. Ni saya susun balik sahaja, iaitu saya nak susun dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, iaitu Y besar dia bersamaan Y over X cube, M dia bersamaan negatif Q, X besar dia bersamaan 1 over X, C dia bersamaan P. Okay. And then dari sini kita buat yang persamaan kedua pula, iaitu tadi saya hilangkan yang depan ni kan. Sekarang ni saya nak hilangkan ni. Sebab syarat semalam saya dah cakap X kena ada di salah satu bahagian je. Dia tak boleh ada di dua bahagian untuk persamaan linear. So saya pun buat macam ni. Jadi untuk hilangkan X yang ni, saya akan bahagi semua dengan X pula. So saya akan dapat kat sini Y over X square sama dengan PX tolak Q. Siapa yang tak nampak macam tadi saya cakap, tulis balik yang ni. Tapi kali ni bahagi dengan X sahaja. Okay. So dari sini saya dapat Y bersamaan Y over X kuasa 2, M bersamaan P, X besar bersamaan X, C bersamaan negatif Q. Dan dari sini baru saya tengok graf. Okay, so graf yang pertama ni X dia adalah X kecil, which is yang ni. So ini adalah untuk gambar 3.1. And then yang ni, kalau saya tengok kat graf Y over X kuasa 3, nampak tak? Ni, dia punya Y besar. So ini adalah untuk gambar yang 3.2. Lebih merah. Okay. So dari sini kita tengok balik kat sini, dia tak ada dua titik untuk kita cari M. So kat sini maklumat dia yang saya nampak jelas adalah C. C dia, C untuk yang 3.1 ni, 3.1, C dia adalah negatif 6K.
So kat sini dari graf, ni dari equation, C dia negatif 6K. Yang ni adalah dari persamaan, dari equation. Ini adalah dari graf. Nampak And then untuk yang 3.2, dia punya C adalah K tambah 3. C kat sini adalah P, C K tambah 3. Ini adalah dari equation. Ini adalah dari graf. Kenapa saya tulis ni? Sebab dari graf dengan equation kita boleh samakan diorang. Sebab diorang ni adalah C. So dari yang pertama, yang 3.2 ni, saya boleh dapat P bersamaan K tambah 3. And then yang dari 3.1 ni, saya boleh dapat negatif 6K bersamaan negatif Q. Betul kan? So dari sini, kalau saya tengok yang mudah, saya akan buat ni lah. Nampak ni dia ada K di kedua-dua bahagian. And soalan dia nak ungkapkan P dalam sebutan Q. So tak nak K. P dalam sebutan Q. Kita nak P di hadapan, Q kat belakang. Nak jadikan P sebagai perkara utama. So saya tengok kat sini, saya jadikan, sama ada ni macam persamaan serentak So kamu boleh jadikan yang ni masukkan ke sini atau yang ni masukkan ke sini. Suka hati kamu. So ni saya tukarkan jadi positif dulu. Sebab negatif-negatif kan. So dapat 6K sama dengan Q. Sama ada saya nak buat P tolak 3 sama dengan K. So saya masukkan dekat sini. 6K dia adalah P tolak 3 bersamaan Q. So 6P tolak 18 bersamaan Q. Tadi kita nak P kat depan So 6P bersamaan Q tambah 18. P bersamaan Q tambah 18 per 6. Kalau kita nak permudahkan lagi, Q per 6 tambah 3. Ni jawapan dia. Okay, ni saya masukkan yang ni ke sini. Kalau kamu nak buat yang terbalik pun, maksudnya kamu buat K bersamaan Q per 6. Lepas tu kamu masukkan kat sini. Sama je. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Boleh try. Okay. So settle untuk soalan nombor 5. Jadi main thing dia, kamu kena tahu ekspreskan Y sama dengan MX plus C. Then kamu kena tengok soalan tu nak apa. Main. Boleh dapat. Macam tu. Selalunya macam tu lah. You reducekan and then you compare. Okay. And then, saya masuk satu soalan untuk paper tu. Then nanti you guys boleh try jawab sendiri untuk 4 soalan lain. Kita discuss next week.